Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor Izham dan rakan-rakan seperjuangan dalam kelas pentadbiran 2. Hari ini saya akan menerangkan satu kertas konsep yang bertajuk Menerajui Perubahan, Strategi Pengurus Perubahan, Pengaruh dalam Organisasi Sekolah Lebih Sistematik. Slide bagi kertas konsep ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti strategi pengurus perubahan mempengaruhi organisasi sekolah lebih sistematik. Dengan adanya strategi amalan pengurus akan memberi makna kepada hala tuju perubahan yang akan dilakukan dan mempunyai objektif dan tujuan. Berdasarkan dapatan kajian lepas bahawa amalan pengurus perubahan, pengurus sekolah persediaan yang mengambil bahagian iaitu dari 11 daripada 12 pensyarah menyatakan bahawa pengurus sekolah persediaan melaksanakan tugas mereka yang mereka ambil dan menjalankan pengurusan organisasi dengan cekap dan berkesan. Implikasi bagi kajian ini dari segi dasarnya bahawa amalan pengurusan ini ada hala tuju yang seiring dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu juga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh warga sekolah dalam setiap program yang dijalankan. Seterusnya, memberi kesan kepada komuniti pembelajaran profesional KPP yang lebih efektif dan kerap. Secara kesimpulannya, kertas konsep ini dapat memberi kesan kepada strategi pengurus perubahan bagi mempertingkatkan kualiti sesebuah organisasi. Saya teruskan dengan pengenalan bagi kertas konsep ini. Menerajui perubahan adalah satu usaha dalam meningkatkan keupayaan seorang pemimpin dalam sesuatu organisasi ke arah yang lebih mantap dan berkualiti. Elemen pengurus perubahan telah dikenal pasti sebagai ejen perubahan yang utama menurut kota dan rakannya dan juga merupakan faktor penyumbang kepada kejayaan pelaksanaan strategi perubahan dalam sekolah menurut Nursidah. Dan dimensi strategi perubahan merupakan dimensi pengurusan perubahan yang paling tinggi, menjelaskan bahawa pemimpin sekolah mempunyai visi jangka panjang yang disatukan dengan memahami aktiviti yang berlaku setiap hari bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Teruskan dengan teori bagi kertas konsep ini. Teori ini saya perkenalkan iaitu teori Kurt-Lewin 1947. Teori Kurt-Lewin dimulakan dengan proses pencairan yang berlaku apabila wujudnya kesedaran terhadap keadaan semasa, struktur pembentukan tugas yang tidak memuaskan dan teknologi yang tidak berkesan. Kemahiran atau sikap kekitangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi. Dan juga pengurusan prestasi serta semangat kerja yang terlalu rendah, maka keadaan ini mendorong ke arah pencairan semula bagi keadaan yang sedia ada. Tanpa proses pencairan, perubahan tidak akan berlaku. Seterusnya, proses peralihan. Peralihan berlaku apabila sesuatu program atau rancangan dilaksanakan bagi menggerakkan organisasi atau kaki tangan ke arah yang lebih baik. Pada peringkat ini berlaku perubahan seperti pembentukan gelagat, sikap, struktur yang baru dan lebih baik atau berlakunya perubahan dan pembangunan organisasi secara keseluruhan. Untuk pembekuan semula bagi teori Kurt-Lewin ini, seterusnya apabila perubahan telah berlaku, tingkah laku dan hala tuju terhasil, pembentukan sikap dan struktur baru hendaklah dibekukan dan dijadikan sebagai satu amalan bagi kehidupan baru bagi organisasi ini. Dalam proses pembekuan, agar lebih bermakna, organisasi akan berada pada titik keseimbangan yang baru. Pada peringkat ini, keberkesanan perubahan akan diberi penilaian dan juga peningkatan dari semasa ke semasa. Model yang akan diketengahkan dalam kertas konsep ini ialah model 8 langkah John Kotter. Setiap pemimpin perubahan akan melalui 3 fasa ini. Fasa pertama iaitu mewujudkan iklim untuk berubah. Yang kedua, melibatkan dan mengupayakan seluruh sekolah. Dan fasa ketiga, melaksana dan melestarikan perubahan. Langkah pertama yang akan dilalui oleh setiap pemimpin ialah mewujudkan kesegeraan dengan mencipta perubahan.
Yang kedua, membentuk pakatan yang kuat, iaitu mengenal pasti ahli-ahli di dalam organisasi mereka, iaitu yang inginkan perubahan. Yang ketiga, mencipta visi perubahan, iaitu mengenal pasti tujuan dan hala tuju bagi sesuatu perubahan. Bagi langkah keempat, mengkomunikasikan visi, iaitu sentiasa memberi maklumat mengenai perubahan yang akan dilakukan. Seterusnya, menghapuskan halangan dengan mengenal pasti isu dan masalah dan mencari jalan penyelesaian. Seterusnya, yang keenam, membentuk sasaran jangka pendek dengan mengenal pasti sasaran yang akan dikenal pasti untuk setiap perubahan yang dilakukan. Dan langkah ketujuh, mengekal momentum perubahan, iaitu mengekalkan dan melestarikan setiap perubahan yang dilakukan sebagai amalan terbaik di sekolah. Dan seterusnya, membudayakan perubahan, iaitu setiap perubahan yang dilakukan akan dijadikan amalan dan sebagai taruhan kepada setiap perubahan yang dilakukan agar kesinambungan perubahan ini berterusan sampai bila-bila. Literatur bagi kertas konsep ini saya mulakan dengan Harrington. Pengurusan perubahan tidak memberi tumpuan pada apa yang akan berubah, tetapi bagaimana penyelesaian yang akan dilaksanakan. Menurut Hairudin 2012, elemen pengurusan dan strategik pengurus perubahan khususnya digambarkan secara meluas sebagai salah satu daripada pemacu utama pelaksanaan strategi yang berkesan. Dan menurut Khairul, Izham dan Aida, melakukan perubahan dengan sentiasa menambah baik sistem sedia ada yang tidak relevan kepada sayup pembaruan sistem yang lebih sesuai dengan keadaan masa kini. Perbincangan dapatan kajian berdasarkan kajian lepas mengikut Fatma, Yesim dan Behit pada 2017, hasil dapatan dalam bentuk data kualitatif. Penyelidik dapat mengenal pasti persepsi dalam menilai strategi pengurusan perubahan bagi sekolah persediaan ke atas peserta yang dikaji. Ini dapat diinterpretasikan bahawa setiap pengurusan perubahan memerlukan strategi dalam melaksanakan perubahan yang berlaku. Di sini kita dapat lihat sedikit petikan kualitatif. Perubahan strategi pengurusan pengurus sekolah persediaan membenarkan pengurus membentuk sistem pengurusan mereka secara terperinci, menetapkan sasaran secara teratur, mengembangkan program dan melaksanakan program-program tersebut mempunyai refleksi positif terhadap perkembangan pelajar. Seterusnya, berdasarkan kajian lepas iaitu daripada Diana, Yosef dan N, kaki tangan kami telah belajar bagaimana bekerjasama dengan orang yang tidak dikenali, struktur, dasar dan pendekatan akademik, dan bekerjasama untuk meningkatkan dan saling memberi pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Ini menunjukkan proses kolaborasi yang produktif antara pengurus perubahan dan memperkayakan strategik pengurusan yang mempunyai banyak kejayaan yang positif. Isu-isu di Malaysia yang dapat dikenal pasti ialah yang pertama, kecerdasan emosi pengurus perubahan. Terdapat pengurus perubahan yang tidak dapat mengawal emosi dalam membuat sesuatu tindakan. Ada pengurus perubahan inginkan perubahan ini dilaksanakan serta-merta dan wajib keseluruhan organisasi mendapat perubahan ini secara telus. Isu kedua ialah strategi pengurusan perubahan. Terdapat pengetua dan guru besar yang hanya fokus pada aktiviti semasa sahaja dan mengharapkan tindakan-tindakan yang dilaksanakan pada masa sekarang akan memberi sumbangan untuk mencapai matlamat jangka panjang bagi sesebuah organisasi. Dan isu yang terakhir ialah komitmen guru dalam melaksanakan perubahan. Terdapat guru-guru yang tidak dapat menerima secara terus perubahan yang dilaksanakan dan mereka menganggap setiap perubahan ini menambah beban kepada tugasan mereka. Implikasi yang dapat diberikan dalam kertas konsep ini dari segi dasarnya, pengurus perubahan akan dapat mewujudkan iklim perubahan yang baru kepada organisasinya. Peranan dalam setiap perubahan yang dibuat juga akan berubah dan pemantauan yang berterusan agar perubahan ini dapat dilestarikan. Dari segi latihan, strategi pengurus perubahan ini sentiasa memberi ruang dan kemudahan bagi peningkatan pengetahuan seperti sentiasa melaksanakan komuniti pembelajaran profesional kepada warga sekolah dengan lebih kerap.
Dan dari segi amalan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah akan mengenal pasti pengurusan yang terbaik dapat dilakukan berdasarkan perubahan yang dilakukan. Dengan hal yang demikian, pengurus perubahan akan sentiasa menjadi bahan rujukan bagi amalan yang terbaik yang dilakukan. Kesimpulan bagi kertas konsep ini ialah pengurus perubahan merupakan ejen perubahan yang memerlukan kecerdasan emosi, strategi yang mapan dan mantap serta komitmen guru-guru yang berterusan agar perubahan yang dilaksanakan memberi impak yang positif. Dengan itu, pengaruh strategi perubahan dalam organisasi amat penting kerana perubahan yang dilaksanakan memerlukan tujuan dan objektif yang tepat seiring dengan ketetapan dari pihak Kementerian Pendidikan Malaysia.